Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan Introduction of the SWOT. Nama saya Nur Atira binti Abul Qasim, nama matriks DNM 2466 struktur 22. Okey, perancangan yang rapi ini kita namakannya sebagai SWOT. Ianya dapat membantu mengenali dan menganalisis sesuatu organisasi, kekuatannya, kelemahan, peluang serta ancaman. Ini merupakan metod yang sesuai untuk diaplikasikan dalam membuat sesuatu keputusan. Ini merupakan ciri-ciri yang berada dalam SWOT. S bermaksud strength. Strength ini adalah benda yang organisasi bagus buatnya ataupun kita boleh panggil sebagai kelebihan sesuatu organisasi. Yang seterusnya weakness. Weakness ni bermaksud ketika organisasi tidak dapat melakukannya dengan cemerlang ataupun kita katakan dengan bahasa mudahnya kekurangan sesuatu organisasi. Yang ketiganya merupakan opportunities. Ianya bermaksud faktor yang memberi peluang yang cerah dan yang dapat membantu ketika membuat sesuatu keputusan. Dan akhir sekali merupakan traits. Traits ini bermaksud faktor ancaman yang dapat menggugat ketika kita membuat sesuatu keputusan. Assalamualaikum, saya Nur Elia Masara binti Muhammad Zawawi. Saya akan menerangkan slide tentang stretch. Poin pertama saya adalah tawaran pendapatan yang baik. Keupayaan bekerja di syarikat swasta di Kuala Lumpur dengan tawaran gaji yang lumayan menunjukkan bahawa mempunyai kebolehan dan kelayakan yang bagus untuk mendapat permintaan tinggi. Kedua, pengembangan profesional dan peribadi. Menerima tawaran ini akan membangunkan peribadi dan profesional dan juga meningkatkan kebolehan, meluaskan rangkaian dan memperoleh pengalaman berguna semasa bekerja. Poin yang terakhir ialah keinginan peribadi. Mendapat kejayaan profesional dan membantu dalam pengembangan perniagaan boleh membuatkan seseorang berasa puas dan berjaya. Okey, slide yang seterusnya ialah weakness. Poin pertama, meninggalkan keluarga. Sukar untuk meninggalkan keluarga dan suami dan juga bayi. Berpisah dengan orang tersayang boleh menyebabkan kegangguan emosi iaitu kesunyian dan kerinduan yang boleh memberi kesan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dan juga prestasi kerja. Poin yang kedua, keseimbangan kerja dan hidup. Sukar untuk mengimbangi kewajipan kerja dengan kewajipan peribadi, terutamanya dalam kerjaya yang mencabar atau persekitaran baharu. Tambahan lagi apabila mempunyai keluarga. Poin yang terakhir ialah risiko potensi pekerjaan, iaitu menerima peluang kerja ini boleh berisiko mengenai prestasi kerja, keselamatan pekerjaan dan potensi jangka panjang di syarikat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafizah binti Muhammad Idris. Sekarang saya akan membentangkan tentang opportunity. Yang pertama adalah kualiti hidup. Di Kuala Lumpur mempunyai pelbagai kemudahan yang canggih yang telah diberikan kepada rakyat seperti LRT, MRT, hospital dan klinik. Yang kedua adalah gaji yang kompetitif, iaitu pekerja yang mempunyai taraf pengajar yang lebih baik akan mempunyai gaji yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah keseimbangan kehidupan kerja. Di Kuala Lumpur, mereka telah menyediakan pelbagai pusat rekreasi untuk keseimbangan kerja kehidupan yang lebih baik. Mereka boleh berehat dan menikmati masa lapang mereka di banyak taman, kemudahan sukan, acara kebudayaan, pusat runcit dan banyak tempat hiburan di bandar ini. Seterusnya adalah threats ataupun ancaman. Yang pertama adalah faktor alam sekitar. Seperti di tempat-tempat yang lain, Kuala Lumpur juga bergelut dengan isu alam sekitar seperti pengurusan sisa yang lemah dan pencemaran udara. Masalah kesihatan boleh berpunca daripada kualiti udara yang tidak baik, terutamanya bagi mereka yang mengalami masalah pernafasan. Yang kedua adalah kos kehidupan. Di Kuala Lumpur juga mempunyai perbelanjaan sara hidup yang lebih mahal daripada banyak bandar besar yang lain. Oleh sebab itu, kita masih perlu mengambil kira bajet peribadi dan gaya hidup bergantung pada lokasi dan pilihan individu, perbelanjaan untuk penginapan, pengangkutan dan rawatan perubatan. Yang ketiga adalah tekanan di tempat kerja. Tekanan kerja boleh menjadi sangat tinggi bergantung pada jenis kerja seseorang. Keadaan kerja yang tertekan boleh disebabkan oleh beban kerja yang berat, tarikh akhir yang dipercepatkan dan pelanggan atau pengurus yang menuntut.
Kembali lagi saya dengan slide yang bertajuk suggestion. Cadangan ini diberikan untuk memberikan improvement ketika membuat sesuatu keputusan. Yang pertama sekali, kita haruslah berbincang perkara ini dengan ahli keluarga, suami isteri dan ibu bapa, sama ada untuk membawa mereka keluar sekali ke Kuala Lumpur ataupun meninggalkan mereka di negeri masing-masing. Dan yang keduanya, kita haruslah berbincang dengan majikan untuk memintakan kenaikan gaji supaya melancarkan kelangsungan hidup kita di KL, ataupun kita minta benefit sebagai pekerjanya. Dan ketiga, kita haruslah mempraktiskan bahasa luar sebagai bahasa kita supaya kita punya komunikasi sesama pekerja berjalan dengan lancar. Yang keempatnya, adapt dengan culture. Ini bermaksud kita haruslah biasakan diri kita dengan culture di luar sana supaya mengelakkan diri kita menghidapi culture shock. Yang kelimanya merupakan kita haruslah membuat research dan preparation yang lengkap supaya dapat minimizekan kesalahan dan memaksimumkan kelebihan ketika kita membuat kerja. Sekian daripada saya. Conclusion yang kami dapat daripada perbincangan kami ialah analisis SWOT ini amat berguna untuk menolong seseorang untuk mengetahui skill dan juga kelemahan, begitu juga dengan peluang dan ancaman. Seseorang boleh menggunakan informasi yang didapati untuk membuat rancangan dan juga menolong mencapai matlamat yang ingin dicapai. Rasanya kita telah capai pada penghujung video, betul tak Fira? Betul tak Fiza? Maksudnya kita boleh start dah bincang, kita presentkan nilai-nilai murni yang kita telah jumpai ketika melakukan perbincangan. Elia mungkin boleh bincangkan benda ini? Okey, nilai yang saya dapat ialah nilai tanggungjawab. Si ibu mempunyai banyak komitmen, iaitu terhadap suaminya, anaknya dan juga ibu bapanya. Dia juga bertanggungjawab untuk pekerjaannya, untuk melangsungkan hidup yang melangsungkan hidupnya demi membiayai anak-anaknya. Ini merupakan tanggungjawab besar ketika melakukan membuat keputusan untuk keluar ke negeri mencari pekerjaan. Yang seterusnya, nilai murni yang kedua ni? Nilai murni yang kedua adalah nilai rasional. Sebagai manusia, kita hendaklah berfikir secara rasional dan matang supaya dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Hal ini juga dapat mengelakkan sebarang kesalahan dan kesilapan ketika membuat sebarang kata putus supaya tidak menyesal di kemudian hari. Itu saja Fiza? Ya, saya. Okey, maksudnya kita dah masuk nilai murni yang terakhir. Nilai murni yang terakhir merupakan nilai toleransi. Kita haruslah mengaplikasikan nilai toleransi ketika melakukan keputusan SWOT. Ini ditunjukkan jikalau kita tiada nilai toleransi dalam diri kita, kita akan mementingkan diri kita. Kita tidak hiraukan keluarga kita tidak hiraukan family kita yang lain, serta kita akan membuat keputusan yang tidak sepatutnya. Jadinya kita haruslah mengelakkan diri, pentingkan diri, jadinya supaya kita dapat membuat keputusan yang lebih matang, lebih tepat dan lebih apa lagi yang asalnya ya? Lebih efektif, betul tak ya? Jadinya mungkin itu sahajalah daripada kami bertiga, daripada grup 5. Ada apa-apa nak tambah ke? Rasanya itu sahaja dari kami. Okeylah, jadi kita tutup dengan Tasbih kafalah dan surah al-As. Okey, bagus. And